yang boleh dulu? Saya akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatullahi wa salamuhu ala rasulihil mustafa wa habibihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jemaah ibu-ibu dan bapa-bapa yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, pada hari-hari yang penuh dengan keberkatan. Kita kini sudah berada pada 10 Zulhijjah yang pertama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa tidak ada satu amalan yang lebih baik daripada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun amalan kita tu mungkin keluar berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berkata atau bersabda, jika orang itu keluar dengan hartanya dan dengan jiwanya dan pulang dengan tidak ada membawa kedua-duanya, maksudnya meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, barulah setara nilai amalan. Berarti besarnya amalan, tidak kira apa jua bentuk amalan dalam 10 hari pertama Zulhijjah ini, yang mana kita sekini pada waktu ini berada padanya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pernah menyebutkan bahawa hari-hari 10 Zulhijjah ini begitu mulia sekali, kerana padanya terhimpun beberapa amalan yang mungkin yang tidak ada akan berlaku kemungkinan ia berhimpun pada bulan-bulan atau masa-masa yang lain dalam setahun. Pada 10 hari pertama ini kita melihat terhimpunnya ibadah haji, ibadah bersedekah, ibadah puasa Arafah, dan lain-lain, salat dan sebagainya. Terhimpun semuanya dalam bulan atau 10 hari awal Zulhijjah ini. Maka saya, dan hari-hari ini juga adalah hari yang dinamakan para ulama sebagai ayyamul ghaflah, hari yang sering dilalaikan atau manusia lalai daripadanya. Sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa jika dibandingkan kelebihan atau keutamaan 10 hari Zulhijjah dengan 10 hari Ramadan, 10 hari Ramadan menjadi mulia kerana satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Tapi 10 hari awal Zulhijjah, pada setiap daripadanya ada kelebihan yang tidak terhingga. Maka direbutlah peluang kita berada, umur kita berada pada kali ini, ibu dan bapa. Mungkin kita belum mendapat peluang atau sudah pernah mendapat peluang menunaikan haji, menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan saudara mara kita yang telah pergi dan akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini dikurniakan Allah Subhanahu wa taala haji yang mabrur dan diterima semua amalan mereka, sehingga mereka pulang kembali bersih suci daripada noda dan dosa seperti mana pada hari mereka dilahirkan oleh ibu mereka. Sedang jemaah sekalian, hari ini kita sambung pengajian kita, perkongsian kita, bermula daripada ayat 21 surah An-Naba. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan tentang keadaan kebangkitan daripada kubur dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala kemudian membawa perhatian kita, melanjutkan perhatian atau makluman kita kepada peristiwa seterusnya, salah satu peristiwa ataupun perkara yang pasti akan ada dan wujud pada hari kiamat nanti.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Yang bermaksud pertama, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahannam itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bincang selepas ini beberapa sifat dan keadaan neraka jahannam, waliyadzubillah. Ayat kedua, untuk siapa jahannam yang ini disediakan Allah? Lit-taghina ma'aba. Lit-taghin. At-taghin di sini adalah orang-orang yang melampaui batasan Allah, orang yang melanggar batasan Allah, orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lit-taghina ma'aba, yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan api neraka khas untuk mereka. Allah sediakan kesakitan dan keperitan yang ada dalam api neraka khas untuk mereka yang enggan dan tidak mahu menuruti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyambung, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya ahqaba. Allah tidak menggunakan perkataan abada. Abada juga bermaksud selama-lamanya, tapi Allah menggunakan perkataan ahqaba. Ahqaba ini adalah satu masa yang amat panjang yang tidak ada penghujungnya. Kalau abad, kita kalau bahasa Melayu kita gunakan abad untuk apa? 100 tahun, ada mungkin penghujungnya. Sebahagian pengguna bahasa Arab juga menggunakan abad untuk menggambarkan suatu masa yang amat panjang yang ada penghujungnya, ada hadnya. Maka oleh kerana itu Allah gunakan perkataan ahqaba. Haqaba atau ahqaba diambil daripada perkataan haqaba, yang mana haqaba berarti suatu masa panjang yang tidak ada putusnya, kemudian Allah gunakan ahqaba, plural. Kenapa Allah gunakan plural? Ulama tafsir menyebutkan kerana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan suatu masa yang panjang disambung dengan suatu masa yang panjang, disambung lagi dengan suatu masa yang panjang, dalam erti kata lain tidak ada putusnya. Sebab itu Allah gunakan ahqaba. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba, tidak akan merasa tidak akan merasa cuaca ataupun udara yang sejuk di dalamnya, dan tidak pula akan mendapatkan sebarang minuman kecuali illa hamiman, air yang menggelegak panas, wa ghassaqa, dan air danur yang mengalir ke dalam tekak mereka sehingga menghancurkan isi perut mereka, waliyadzubillah. Jazaa'an wifaqa, Allah kata ini adalah balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Kita akan bincangkan. Pertama, ibu-ibu dan bapa-bapa, Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan suatu, dan kita tahu ini adalah metodologi cara Al-Quran. Dia ada targhib wa tarhib. Targhib menggalakkan, memberi berita gembira, tapi ada kala dan waktunya Allah memberikan tarhib, amaran, berita buruk. Sebagai apa? Bukan kata Allah nak mengelontarkan semua ke dalam situ, tidak, tapi kerana sebagai peringatan dan juga sebagai penghalang kepada kita, deterrence. Allah Subhanahu wa taala bila kita membincangkan tentang neraka, banyak tempat nak dibayangkan dalamnya, luasnya neraka itu. Pernah suatu ketika dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma naqulu li jahannam halim talati, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala kata, kami akan berkata dan bertanya kepada neraka, halim talati, kamu sudah penuhkah wahai neraka? Kamu dah penuh syarat ke dengan orang yang mendustai aku, yang membohongiku? Halim talati. Wa taqulu hal min mazid. Neraka akan menjawab, ya Allah, masih ada lagi tempat, ya Allah, adakah yang nak ditambah lagi? Masih adakah yang perlu dilontarkan lagi ke dalam sini, ya Allah? Tambah, hal min mazid, hal min mazid. Luasnya amaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, api neraka itu tempatnya luas.
Akan ada cukup tempat untuk setiap yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, untuk setiap yang melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Nak digambarkan lagi dahsyatnya api neraka, hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan api neraka itu dinyalakan 1000 tahun hingga ia menjadi merah. Kemudian dinyalakan terus atasnya selama 1000 tahun sehingga menjadi warna putih. Kemudian dipanaskan lagi sehingga 1000 tahun lagi, sehingga akhirnya dia menjadi hitam gelap. Panasnya api neraka, panasnya api neraka. Kita tidak boleh terbayang hari ini nak tengok api hitam tu macam mana, api yang gelap tu macam mana. Ibu-ibu dan bapa-bapa, sebagian ulama menyebutkan hadis ini disebutkan 1000 tahun, tapi 1000 tahun dunia atau 1000 tahun akhirat. Kerana satu hari di akhirat dalam satu ayat Al-Quran bersamaan 1000 tahun dunia, ataupun dalam ayat yang lain 10.000 tahun dunia. Kalau dibandingkan 3000 tahun berapa lama? Sebab itu tadi ayat yang awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna jahannama kanat mirsada. Allah dah sediakan, berarti Allah telah hidupkan, nyalakan api neraka awal lagi sebelum ini, supaya menjadi tempat yang amat perit, yang amat dahsyat siksa dan azabnya untuk orang yang tidak mahu tunduk kepada Allah, untuk orang yang ingkar dan mendustai Allah Subhanahu wa taala, bahkan melawan Allah Subhanahu wa taala. Nak digambarkan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah sebut, api yang kamu nyalakan di dunia ini hanyalah satu bahagian daripada 70 api bahagian panasnya api dalam neraka nanti. Api yang boleh dibayangkan manusia yang cukup untuk menghanguskan para sahabat tanya, ya Rasulullah, demi Allah, yang ini sahaja yang kita nyalakan di dunia ini pun sudah cukup untuk menghanguskan badan kita. Cuba ibu-ibu dan bapa-bapa, jangan banyak api dekat rumah dapur tu saja. Hidupkan, taruh tangan lama sikit. Agak-agak boleh tahan tak? Agak-agak boleh tahan. Yang ada ilmu kebal mungkin tahan lama sikit lah, tapi lama-lama pun hangus juga, ya kan? Yang ilmu-ilmu kebal yang jalan ke atas bara api pun dia kena lari juga, lepas tu masuk dalam air yang sejuk. Dia tak akan dapat tahan lama manusia, akan rentung manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, jangan kamu siksa dan bunuh makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan api, sebab aku yang lebih berhak untuk mengazab dan menyiksa dengan api. Sebab tu hatta ulama berpesan berdasarkan hadis ini, kalau ada pun sebagai contoh, kalau perlu nak bunuh pun serangga ke, haiwan ke, kalau tidak betul-betul perlu, jangan gunakan api sebagai adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemilik yang berhak untuk menyiksa orang ataupun makhluk dengan api hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Api hendaklah digunakan manusia untuk manfaat manusia, bukan untuk menyakiti ataupun mendatangkan bahaya dan mudarat. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, ini sahaja dah cukup untuk hanguskan kita ya Rasul? Nah, maka Nabi kata, sesungguhnya panasnya itu masih lebih 69 lagi tingkatan, yang mana daripada semua bahagian itu ia akan memiliki tingkat kepanasan yang sama seperti mana panasnya api di dunia ini, dikalikan 70 kali ganda lebih dahsyat dan lebih panas. Yang menambah peritnya, api neraka ini dia membakar hangus, tapi orang tidak akan mati. Kita akan kekal hidup dengan rohnya merasakan kesakitan, bukan fizikalnya sahaja, tetapi rohnya juga akan membakar, dibakar Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya api neraka, ibu-ibu dan bapa-bapa. Sebab itu Sayyiduna Hasan bin Ali bin Abi Talib, pernah satu ketika beliau duduk tengok di depannya merenung kayu api yang sedang hangus membakar, menangis. Ditanya oleh para sahabat yang lain, ya Hasan, kenapa kamu nangis tengok api ni? Ada orang yang pergi campfire tiba-tiba nangis saja. Kenapa nangis? Masuk asap lah. Bukan.
Dia nangis bila ditanya, "Ya Hasan, kenapa kamu nangis?" Dia kata, "Aku lihat, aku sedang memerhatikan api yang membakar kayu ini." Dia kata, "Kalaulah api ini boleh membakar kayu yang besar-besar di atas dan apatah lagi ranting-ranting di bawah, aku membayangkan kalau orang yang mungkin telah banyak amalannya pun mungkin juga boleh terjerumus ke dalam api neraka, apatah lagi aku ni yang muda-muda, yang ibarat ranting-ranting kayu yang kecil, makin senanglah, makin mudahlah untuk aku terjerumus ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala." Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka hidup bukan hanya mengharapkan syurga, tapi mereka hidup dalam keadaan selalu takut akan dilontarkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ibu dan bapa-bapa, di antara 3 perkara yang mana Nabi SAW berkata jika kita ada salah satu daripadanya, kita akan merasakan kemanisan iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya itu lebih dikasihi oleh kita daripada segala-galanya yang lain. Pertama. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a, untuk kita ini mengasihi seseorang dan kasih kita kerana untuk orang itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang yang benci untuk kembali kepada keingkaran, benci untuk kembali kepada kekufuran, seperti mana bencinya dia untuk dilontarkan Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Ibu-ibu dan bapa-bapa, jika kita ini belum ada perasaan khauf, takut untuk dilontarkan, kebimbangan bahawa kita ini mungkin sahaja dilontarkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kadangkala sifat khauf kita, sifat kebimbangan kita itu perlu diasah lagi. Kita perlu ada pengharapan, itu setuju. Kita perlu berharap kepada syurga, perlu optimistik dan yakin bahawa Allah akan masukkan ke dalam syurga. Tapi kita juga perlu ada perasaan takut dan berhati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam api neraka. Sebab itu akan menjadi deterrence. Dia yang akan memastikan bahawa pada saat ketika kita ini lalai, kita ini hampir kepada maksiat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala atau hati kita, suara ketakwaan kita akan mengetuk pintu hati kita dengan ingat akan azab Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak boleh terbayang sakitnya peritnya. Dalam hadis yang lain, azab yang paling ringan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yang paling ringan adalah apabila seseorang itu meletakkan kakinya di atas bara api neraka, otaknya akan menggelegak. Dan kita tidak akan mati, ingat. Mati pun hangus rentung dibangunkan Allah Subhanahu wa taala untuk diazab semula berkali-kali sehingga habis. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan bagaimana kulit api ahli api neraka itu akan mati rentung hangus diperbaharui Allah. Rentung hangus diperbaharui lagi, sehingga setimpal mereka mendapat siksa dan dahsyat keperitan kerana dosa yang pernah mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merelakan kita untuk dilontar ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mencapai tangan kita, menarik kita keluar pada saat kita akan dilontarkan Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ibu-ibu dan bapa-bapa, bila kita merenungkan tentang neraka dan syurga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, dan kita adalah hamba-hamba Allah yang banyak dosa. Kita adalah hamba-hamba Allah yang banyak kelemahan dan nodanya. Hampir setiap waktu tidak pernah terlepas daripada dosa. Cuma kita selalu perlu beringat, Nabi SAW berpesan, neraka itu dikelilingi dengan pelbagai kesenangan dan hawa nafsu, sedangkan syurga itu akan dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu. Jika kehidupan kita ini ibu-ibu dan bapa-bapa terus menerus larut dan hanyut
tidak pernah merasakan bahawa perlu untuk kita menahan diri, menahan nafsu kita daripada melakukan dosa. Tidak ada pernah terdetik dalam hati kita ini, ya Allah, aku nak melakukan dosa, ya Allah, bagikan aku kekuatan, ya Allah, jangan lakukan dosa ini, ya Allah. Tapi hidup kita senang saja, seronok, larut dengan kemaksiatan, dengan zinanya, dengan araknya, dengan pelbagai jenis kemaksiatan. Terus larut dengan duit haramnya, dengan penipuannya, terus larut. Maka ketika itu kita perlu berhati-hati. Takut-takut kita berada dalam senarai calon ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka ini berhati-hati dengan kesenangan, mereka berhati-hati dengan kemewahan. Bukan tidak boleh, saya tidak kata tidak boleh, kerana ada juga di antara mereka yang ada kemewahan dan kelebihan harta dan kesenangan serta pangkat, tapi mereka berhati-hati. Sebagai contoh, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah suatu ketika pada akhir-akhir hayat beliau, bawah matanya ni diriwayatkan banyak tanda hitam, dan beliau berada dalam keadaan yang kurus sangat. Ditanya, wahai bapaku, anak perempuan beliau bertanya, wahai ya abati, wahai bapaku, kenapa engkau tidak mau makan? Kalau orang Arab dia suka makan lemak dan juga mentega daripada lemak dahan, ghee. Kenapa kamu tidak mau makan, wahai bapaku, wahai ayahku? Makanlah, ini kan seronok, sedap, lazat. Bukan selalu pun kamu makan. Tapi pada akhir-akhir hayatnya dia tidak mau makan semua tu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak banyak lagi makan daging-daging yang terlalu banyak pada akhir-akhir hayat beliau. Ditanya oleh anaknya, kenapa? Beliau kata, aku khawatir kalau aku terlalu banyak merasakan kenikmatan ini, aku tidak akan mendapat tempat bersama dua orang sahabatku yang telah pergi sebelum aku. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka berhati-hati. Apabila kadang-kala kita ini berada dalam kesenangan, kelapangan, keseronokan, tidak ada cabaran dalam kehidupan, ketika itu perlu berhati-hati ibu-ibu dan bapa-bapa. Kerana takut kita ini dikenakan penyakit istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj ni apa? Istidraj ini adalah apabila Allah tidak lagi kisah tentang orang itu dan Allah akan berikan dia kesenangan demi kesenangan demi kesenangan demi kesenangan, supaya sehingga akhirnya dia akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kesenangan perlu, kemewahan perlu, cuma juga perlu dengan itu sifat berhati-hati mendapatkan kesenangan, kemewahan, keselesaan, pangkat dan darjat. Kelebihan bakat juga satu kesenangan, dan kita perlu jaga supaya dia tidak digunakan untuk perkara-perkara yang lara, yang sia-sia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah ibarat penjara bagi mukmin. Dalam penjara seronok tak boleh dapat semua. Semua yang kita nak boleh dapat. Semua yang kita nak makan boleh dapat. Tidak. Dalam penjara apa yang diberi makan, apa yang diberi pakai, apa yang diberi tempat untuk tidur di situ. Apa tempat yang ada, cuma tempat yang terhad saja. Ad-dunya sijnul mu'min, Nabi kata. Dunia ini adalah penjara untuk orang mukmin. Mereka tidak bebas. Mereka tidak sebebas orang yang tidak mempunyai batasan dan tidak punya Tuhan. Mereka tidak sebebas orang-orang yang tidak pernah memikirkan tentang dosa dan noda. Kehidupan mereka rasanya macam Allah, kena solat pula, kena puasa pula, kena keluar zakat pula. Dah lah, zakatnya, duitnya tak berkembang, kena keluar lagi zakat. Ada orang yang tanya macam tu kan, Ustaz, saya ni simpan duit, tapi lepas tu untuk persaraan, tapi kalau tiap-tiap tahun kena makan habislah zakat. Sebab tu Nabi SAW ajarkan, jangan biarkan duit kamu itu habis dimakan zakat. Kalau tak nak habis, laburkan, Nabi kata, kembangkan,
supaya lebih banyak manfaat boleh dibawa untuk kita dan orang lain, supaya lebih banyak zakat boleh diberikan kepada orang. Tapi jika dibiarkan gitu saja, sehingga kadang-kala bila bercakap tentang zakat, orang terlupa tentang keberkatannya. Selama ni kesihatan yang diberi, doa yang dimakbulkan, kebahagiaan keluarga dan anak-anak, anak-anaknya baik alhamdulillah, tempat tinggalnya selesa alhamdulillah, gembira dapat cuti walaupun tak dapat jalan satu dunia, tapi cukuplah setahun sekali, setahun dua kali dapat dengan keluarga. Ini semua nikmat keberkatan yang kita tidak nampak daripada 2.5% daripada zakat yang dikeluarkan. Murah sangat harga semua itu dibandingkan dengan yang dikeluarkan untuk zakat. Murah. Siapa yang boleh dari mana kita boleh pergi kedai beli kesihatan? Saya hari ni nak jantung yang lebih sihat sikit, besok pergi dekat sana saya pula nak tukar mata lah, mata ni macam tak terang, bukan tukar cermin mata, tukar mata. Ada? Tak ada. Hari ni macam lenguh-lenguh lah bang, pergi beli tangan satu dekat hospital. Ada? Tak ada. Tak boleh. Nah, kesihatan bila diberikan kepada orang, itulah semuanya. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW berpesan, mintalah kepada Tuhanmu al-afwa wal-afiyah. Al-afwa wal-afiyah. Minta daripada Tuhanmu al-afwa, pengampunan, wal-afiyah, dan juga kesihatan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kerana apabila kamu diberikan keampunan, pengampunan dan juga kesihatan, berarti kamu telah berjaya, Nabi kata. Ya kan? Berjaya tak? Dapat pengampunan, dapat kesihatan di dunia dan di akhirat. Orang kata, Ustaz, sihat aja, tak ada ke harta lebih sikit ke? Tak ada ke keluarga yang lebih sikit ke? Kalau dah sakit, dapat rasa semua tu tak? Tak guna. Dengan kesihatan semua tu boleh diusahakan. Tanpa kesihatan terbatas. Saya pernah mungkin tahun lepas atau tahun sebelumnya, cerita tentang seorang pakar surgery, cosmetic surgery, yang gajinya jutaan dolar. Dan dia ceritakan bagaimana dia ni akan tukar Ferrari-nya, Porsche dan sebagainya, tiap-tiap 2-3 bulan boleh tukar. Dia boleh mampu untuk beli semua perkara material yang boleh dibayangkan oleh manusia di dunia ini. Tapi suatu ketika tiba-tiba beliau dilanda penyakit kanser, diserang penyakit kanser. Beliau dengan kepakarannya, beliau dengan kemewahannya, dengan kekayaan yang ada, tidak dapat kemudian membeli kesihatan yang telah ditarik Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan beliau sebelum beliau meninggal, walaupun beliau ni bukan seorang muslim, tapi pesan beliau yang saya rasa penting adalah beliau kata, dengan kemewahan atau satu yang perlu diingat adalah kesihatan itu tidak boleh dibeli dengan kemewahan. Dan bila saya baca tu, saya teringat Nabi SAW pesan, minta kepada Tuhanmu al-afwa wal-afiyah. Sebab tu kita dalam doa selepas solat kan, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-daima fid dini wad dunya wal akhirah. Itu ada asarnya, ada sunnahnya. Bukan doa yang bid'ah yang suka-suka je orang tua kita dulu buat. Tak. Ada. Kalau diajar oleh ulama, maknanya ada dasarnya. Cuma kadang-kala kita belum jumpa saja. Ya. Baik, kita balik kepada cerita. Sebab itu perkara ini perlu. Nabi kata minta al-afwa wal-afiyah, keselamatan dan juga kesihatan di dunia dan di akhirat. Kesihatan daripada apa? Kesihatan daripada terkena penyakit atau kesakitan, kesengsaraan dalam api neraka. Kesihatan dan keselamatan daripada terjebak dalam dahsyatnya siksa dan azab api neraka. Maka minta, Nabi kata, al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-daima fid dini wad dunya wal akhirah. Ya. Baik. Kita langsung kepada ayat 27 dan 28. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan inna jahannama kanat mirsada, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyifatkan bahawa tidak akan dapat kita ni rasakan udara sejuk. Kalau kita berada di suatu tempat yang amat panas, dengan udara yang amat panas dan dense, ketika itu boleh nafas dengan senang tak?
Orang boleh mati daripada asap dan juga kepanasan kan, dalam extreme heat, walaupun tak ada apa tu, tidak ada api, tapi dengan kepanasan je cukup untuk mematikan orang kan, keringkan, sakitnya pernah terasa. Siapa yang pernah kena heat stroke kan tahu, musim-musim panas dia selalu berasa. Bayangkan dalam api neraka nanti, wal'iyadzubillah, saya minta mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah ada di antara kita yang pada hari ini dan saat ini dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini yang sedang mendengarkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala akan disentuh kulitnya oleh api neraka Allah. Tapi dalam api neraka Allah kata la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka ini tidak akan mendapatkan kenyamanan angin kipas yang besar macam ni, tak ada. Mereka tidak akan ada aircon inverter yang kuat, tidak ada. Tidak akan ada orang yang mengipaskan kepanasannya, tidak ada. Kalau dikipas pun akan hanya panas itu yang tetap berlegar di dalamnya. Kalau dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan api neraka itu akan ditutup di atasnya. Bayangkan macam pressure cooker jadi dekat dalam. Panas ditutup di atas supaya panasnya tidak keluar, tetap kekal di dalam, membakar dan membahang dan menggigit setiap daripada tubuh fizikal kita dan juga roh kita. La yadhuquna fiha bardan, tidak ada pernah rasa dingin dan sejuk ataupun nyaman namanya. Wala syaraba, dan tidak akan dapat minuman air seronok, tak ada air bandung, tak ada. Air teh ais tak ada. Teh ais limau pun tak ada. Yang ada Allah kata illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air menggelegak yang dituangkan ke dalam api mulut orang yang sedang dahaga dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Borai, jatuh habis semua usus, dikembalikan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi. Illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Untuk apa? Supaya berlaku secara adil. Apa sebabnya mereka ini atau orang boleh dilontarkan ke api neraka Allah yang amat pedih dan amat perit? Dalam ayat 27 dan 28 diberikan jawapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Antara sifat orang calon ahli neraka itu adalah orang yang tidak akan pernah mengindahkan tentang, tidak disebut sini, yang tidak akan mengindahkan tentang penghisaban. Dia kata, alah itu nanti boleh belakang cerita, nanti kita jawab depan Allah lah, Allah akan maha pengampun. Tak apa, hari ni kita jalan terus saja semua, langgar saja semua batasan Allah, langgar saja semua larangan Allah. Tidak mengapa, Allah tu akan tahu nantilah. Nanti kalau ada pun Allah tu, la yarjuna hisaba. Mereka ini tidak pernah mengharapkan supaya tempat mereka nanti, penghisaban mereka adalah penghisaban hisaban yasira, penghisaban yang mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata orang yang macam ini aku akan berikan mereka balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka enggan, bahkan mereka mendustakan ayat-ayatku yang telah datang dengan pendustaan yang amat dahsyat. Jadi lihat Allah gunakan perkataan kanu la yarjuna. Kanu adalah dalam bentuk masa lalu atau fi'il madhi, past tense. Kanu. Kenapa digunakan kanu? Kanu perkataan yang biasanya dalam bentuk fi'il madhi atau past tense dalam bahasa Arab, bila digunakan dalam Al-Quran, dia adalah untuk menunjukkan kepastian sesuatu berlaku atau ketetapan sesuatu. Jadi bila Allah gunakan kanu, mereka ini adalah orang-orang yang sifatnya tidak pernah menghiraukan atau mengharapkan penghisaban yang baik, tidak pernah mengira atau memikirkan tentang pertanggungjawaban pada hari kiamat. Berarti mereka ini memang tetap akan kekal dengan sifat degilnya demikian, tidak akan pernah nak. La yarjun, kemudian Allah gunakan la yarjun. La yarjun tidak mengharapkan dalam present tense, bentuk mudhari', masa kini. Kenapa? Kenapa Allah gunakan present tense?
untuk menunjukkan bahawa satu, pengingkaran mereka ini berjalan berterusan. Selagi mana mereka hidup, mereka tidak akan pernah kisah tentang Allah. Satu, tetap, dia akan tetap macam tu. Kedua, dia akan berterusan untuk menunjukkan dahsyatnya kedegilan orang-orang yang demikian. Orang yang hatinya telah ditutup Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kazzabu bi ayatina kizzaba, juga sama. Kazzabu, mereka ini membohongi, mendustakan, menafikan dalam bentuk fi'il madhi ataupun past tense untuk menunjukkan bahawa mereka, sifat pembohongan mereka ini memang dah mendarah daging lah. Dia akan tetap dalam diri orang ni. Buat apa pun wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak akan pernah mahu berganjak daripada posisi ataupun pandangan mereka. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Kizzaba adalah penekanan betapa besarnya, dahsyatnya pembohongan mereka. Tak cukup dengan mereka ini mengingkari ajaran Allah, mereka berusaha untuk hancurkan ajaran Allah dengan menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Kalau hari ini boleh digambarkan orang-orang yang sudah tidak mahu menerima Allah, tak apalah, itu dia akan jawab di hadapan Allah. Tapi kemudian dia mengadakan pergerakan pula untuk memastikan bahawa tidak ada orang yang percaya akan agama dan akan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang macam ini boleh termasuk dalam kategori wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Ya, itu perlu kita perhatikan. Saya tidak mengatakan bahawa orang yang tidak percaya pada Tuhan terus forever, terus dia akan sifat demikian, tidak. Kerana dia boleh terbuka hatinya. Tapi ada yang istilah namanya militant atheist. Militant atheist adalah orang yang memang tak percaya pada Tuhan, satu. Itu dah satulah. Tapi dia memang kemudian merencanakan, mewujudkan pergerakan untuk menafikan, mengingkari kewujudan Tuhan itu ada. Bahkan memperlecehkan, mempersendakan kewujudan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Dan ini bukan berlaku jauh-jauh. Saya baru nampak pagi ni ada satu kumpulan orang yang murtad, meninggalkan agama Islam tu dah satu. Tapi dia tak cukup dengan tinggalkan agama Islam. Dia buat kekecohan, dia buat satu Facebook page dan dia serang, dia menghina Islam, dia memperlecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia melontarkan perkataan yang jijik dan hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertama lembutkan dan buka hati mereka, mudah-mudahan mereka tak termasuk dalam golongan wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Dan juga lebih penting, anak-anak kita tidak kemudian bila membaca akan senang terikut dengan logika yang mereka lontarkan. Sebab logika mereka adalah antara logika dan juga emosi yang dipermainkan. Contoh, dia kata sebagai contoh, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kahwin 9 suka-suka hati. Ada hubungan seks terbuka dan sebagainya. Kamu ikutlah jadi nabi kamu, sebagai contoh. Ini adalah yang dinyatakan. Bagaimana kita kemudian menerangkan kepada anak-anak kita supaya memahami konteks kehidupan Nabi ketika itu, supaya mereka juga tidak terbawa dengan logika. Sebab logiknya kita hari ini kata, gila orang ni kahwin macam ni, ya kan? Kemudian cerita tentang Nabi SAW bernikah dengan Sayyidatina Aisyah pada umur yang muda. Kemudian dimainkan oleh orang-orang ini sebagai pedophile, sebagai kahwin dengan orang-orang anak-anak kecil, walaupun meskipun tidak semestinya begitu. Kenapa? Satu, Nabi walaupun bernikah sallallahu alaihi wasallam, bernikah dengan Sayyidatina Aisyah pada umur 9 tahun, Nabi tidak tinggal bersama sehingga umur Sayyidatina Aisyah belasan tahun. Dan pada konteks itu, jangan kata konteks zaman Nabi yang 1400 tahun yang lalu, konteks kita, nenek-nenek kita yang tak terlalu jauh, dalam 60 tahun, 50 tahun yang lalu, umur mereka berapa ketika nikah? Ada yang 12, 13 tahun, perkara biasa kan? Ada yang masih lagi menjadi saksi kepada budaya sedemikian. Maknanya konteks kehidupan berbeza, adat kebiasaan manusia juga berbeza ketika itu. Kematangan orang yang berumur 13-14 tahun berbeza dengan 60-70 tahun lalu, berbeza dengan orang yang sekarang 13-14 tahun. Semua ini perlu diambil kira dalam pemahaman konteks demikian. Dan anak-anak kita perlu diberikan penerangan demikian, supaya mereka tidak keliru bila mendapat tahu tentang informasi maklumat demikian. Supaya mereka tidak terikut
dengan wa kadzabu bi ayatina kidzaba, orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lagi satu pernah menerangkan ada segolongan manusia yang mereka sendiri berkata, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Yang bermaksud, dan mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kami ini ada tutupan yang berlapis-lapis menghalang kami daripada memahami apa yang engkau ingin serukan kepada kami, dan pada telinga kami ini ada penyumbat, ada earplug yang kami tidak akan pernah nak dengar apa yang kamu ingin terangkan kepada kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kami dan kamu juga ada hijab, ada dinding pemisah yang kami tidak akan pernah menjadi seperti kamu. Maknanya mereka dah tolak Allah Subhanahu wa taala, tolak habis, tak akan terima. Sebab itu dalam surah Abasa yang nanti kita akan bincangkan selepas surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi kerana Nabi ketika itu terlalu engross, fokus untuk berdakwah kepada ketua kaum musyrikin yang pada hakikatnya mereka ni memang dah degil. Allah kata tidak akan pernah terima kamu lagi. Alla yazzakka, mereka ini tidak akan pernah nak menyucikan diri kamu, diri mereka. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Orang-orang ini istaghna, dia rasa tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemudian kamu pula berikan perhatian kepada mereka, sedangkan sepatutnya kamu tak perlu pun nak buang masa untuk nak berikan perhatian kepada mereka. Sedangkan yang patut diberikan lebih perhatian adalah orang abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, orang yang buta yang datang meminta panduan daripada kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni insya-Allah kita akan bincangkan pada bila kita sampai kepada surah Abasa pada minggu-minggu yang akan datang. Insya-Allah kita berakhir di sini dahulu. Ibu-ibu dan bapa-bapa, sekali lagi peringatan untuk diri saya, marilah sama-sama kita berusaha bila tiba hari 9 Zulhijjah nanti untuk kita laksanakan puasa Arafah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam satu hadis, aku berharap bahawa puasa Arafah ini akan menyucikan aku daripada dosa sepanjang tahun. Hari Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah, kalau di Singapura 14 hari bulan Oktober, hari Isnin. Juga sama seperti di Arafah. Kalau ada orang tanya, Ustaz, kalau lain waktu nak ikut Arafah ke nak ikut Singapura? Pendapat ulama jumhur ikut Singapura, ikut negara yang kita berada padanya. Ini adalah pendapat juga Syekh Utsaimin daripada Saudi pun. Kalau ada orang kata ulama Saudi kita ikutlah Arafah, tak. Ulama Saudi sendiri pun kata ikut negerinya Syekh Utsaimin. Imam Ibn Taymiyah pun kata ikut negara yang kita berada padanya, supaya tidak keliru dengan waktu dan juga perbezaan terbitnya anak bulan dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung pada minggu selepas hari Arafah. Minggu depan hari Arafah kita akan berehat dan kita sambung selepas itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita pada 10 Zulhijjah ini dan dengannya memberikan kita kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.